Pembunuhan pengacara Kelab Kanak-Kanak Angkasa Puri Radio Televisyen Malaysia RTM Intan Yusnizam Muhammad Yunus dan ibu angkatnya pada Jun 1991 menarik perhatian umum sehingga ada pihak menawarkan RM20,000 kepada sesiapa yang memberi maklumat sehingga tertangkapnya pembunuh. Ganjaran ditawarkan bagi memastikan penjenayah ditangkap lantaran perbuatan itu tidak beri kemanusiaan kerana membabitkan kanak-kanak kecil selain khawatir keselamatan penduduk lain turut terancam. Siasatan awal terhadap keadaan kedua-dua mayat mangsa membawa kepada andaian yang ibu angkat Intan Yusnizam, Haniza Ismail 56 dipercayai dirogol. Manakala gadis suntik itu pula berkemungkinan dicabul kehormatannya sebelum dibunuh di rumah mereka di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur. Keputusan awal bersiasat yang dilakukan pada mayat mangsa mendapati ada 5 kesan kecederaan di kepala Allahyarhamah Haniza, manakala pada jasad Intan Yusnizam pula 2 kesan kecederaan di kepala akibat hentakan kuat benda keras. Siasatan awal juga menyebut kedua-dua mangsa mungkin dibunuh antara jam 4 hingga 6 pagi. Dan orang yang terbabit dalam pembunuhan dipercayai masuk ke dalam rumah melalui cara baik kerana tiada kesan pecah rumah ditemui pada kediaman mangsa. Intan dan ibu angkatnya dilihat kali terakhir oleh penduduk setempat berada dalam sebuah van kira-kira jam 1.15 pagi, iaitu kira-kira 30 jam sebelum mayat mereka ditemui pada jam 8.30 pagi. Seorang penduduk mendakwa ketika sampai di sebuah warung di kawasan perumahan penempatan Seribu Limai, Jalan Kuchai Lama, Allahyarhamah Haniza melambai-lambai tangannya kepada beberapa jiran yang masih berada di situ. Kes pembunuhan itu segera mendapat liputan meluas media massa yang antara lain mendedahkan Intan tinggal bersama ibu angkatnya itu sejak kecil selepas diserahkan ibu kandungnya sebaik dilahirkan. Laporan akhbar berhubung perkembangan kes ketika itu juga memetik sumber-sumber berkaitan. Menyatakan sepanjang tempoh 24 jam sejak mayat mangsa dijumpai, polis mengesan petunjuk penting dan mengesan 4 lelaki disyaki terbabit dalam pembunuhan itu. 4 lelaki itu dipercayai penghuni penempatan Seribu Limai, Jalan Kuchai Lama, tempat 2 beranak itu tinggal. Pada 24 Jun 1991, beberapa penduduk yang melalui berhampiran kedai runcit yang diusahakan Haniza Ismail 56 berasa hairan tak kala melihat premis itu masih belum dibuka walaupun jam sudah menunjukkan kira-kira 8 pagi. Aneh seseolah kedai runcit yang pegut itu tidak akan dibuka terus pada hari itu. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Haniza pasti sudah lama memulakan perniagaannya menjelang waktu berkenaan. Jiran wanita terbabit mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, lalu bergegas ke rumah Haniza yang terletak berhampiran. Pintu rumah pengusaha kedai runcit itu diketuk dan nama wanita itu dipanggil berulang kali, namun tiada sebarang jawapan diterima. Bersama 2 lagi jiran lain, mereka kemudian menjenguk ke dalam rumah Haniza melalui tingkap cermin hadapan yang tidak berkunci. Pandangan mereka segera menangkap susuk tubuh yang terbaring di ruang tamu bagaikan sedang tidur. Debaran mula mengasak dada tak kala mereka mula menyedari jasad itu adalah Haniza, malah tubuh wanita itu dihurungi semut. Curiga mula membenih di benak minda masing-masing, lalu sekali lagi mereka melau memanggil nama wanita itu. Bagaimanapun, jasad Haniza tetap tidak bergerak seolah-olah tidak lagi mendengar laungan lantang mereka. Cemas melihat keadaan itu, jiran wanita terbabit segera meminta pertolongan seorang penduduk lelaki yang berada berhampiran. Lelaki itu menjenguk ke dalam dan mendapati jasad Haniza sudah kaku dan dihurungi semut. Akan tetapi lebih mencemaskan apabila pandangan segera menangkap keadaan tubuh wanita itu yang dalam berlumuran darah. Tidak lama selepas itu, pintu rumah terbabit berjaya dibuka dan sepasukan polis mula masuk memenuhi ruang rumah terbabit bagi menjalankan siasatan. Kedua-dua beranak itu mati dibunuh di dalam rumah berkenaan dengan kepala kedua-dua mangsa berlumuran darah akibat cedera parah dihentak objek tertentu. Polis juga mendapati barang kemas dan wang tunai milik mangsa hilang. Akhirnya pada 12 Julai 1991, iaitu selepas 18 hari, mayat pengacara Kelab Kanak-Kanak Angkasa Puri Radio Televisyen Malaysia RTM Intan Yusnizam Muhammad Yunus 12 dan ibu angkatnya ditemui, seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur. Zainul Zaman Muhammad Jasadi 24 dihadapkan bagi tuduhan sementara membunuh Intan dan ibu angkatnya Haniza Ismail 56 di rumah nombor 74 Blok 5 Rumah Panjang Kampung Seribu Limai, Jalan Kuchai Lama antara jam 9.30 malam 22 Jun 1991 dan 7.42 pagi 24 Jun 1991. Lelaki bertubuh kecil dan rendah dengan ketinggian kira-kira 1.63 meter itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan.
Tertuduh yang ditahan pada 1 Julai 1991 tiba di mahkamah pada jam 9 pagi dengan diiringi anggota polis manakala tiada saudara mara tertuduh yang ada di mahkamah. Mahkamah pada 28 Oktober diberitahu yang siasatan awal mendapati punca kematian kedua-dua mangsa adalah akibat kecederaan teruk di kepala sehingga berlakunya pendarahan otak berikutan dipukul senjata tumpul. Selain di kepala, kedua-dua beranak itu tidak mengalami kecederaan di bahagian lain tubuh mereka. Mangsa juga dipercayai meninggal dunia 2 atau 3 hari sebelum mayat mereka dijumpai. Turut dimaklumkan kepada mahkamah adalah bedah siasat ke atas Haniza yang berlumuran darah pada sebelah kiri tubuhnya menemui 5 koyakan dan 2 lebam akibat dipukul di bahagian telinga kiri. Kepalanya pula retak di 3 bahagian akibat gegaran di sebelah kanan. Bedah siasat mayat Intan pula merekodkan beberapa lebam di kepala dan leher selain pendarahan di luar kulitnya. Ada tidak kurang daripada 4 lebam dan beberapa cala di muka dan leher Intan selain 5 luka di sebelah kiri kepala dan telinganya. Tengkorak Intan pula berkecak di beberapa tempat dan otaknya mengalami pendarahan secara menyeluruh berikutan dipukul benda tumpul. Kesam lebam turut dikesam pada peha dan tepi kiri kemaluan Intan, tetapi ujian sperma ke atas kedua-dua mayat itu adalah negatif. Akhirnya, pada 17 Ogos 1992, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akhirnya mendapati tertuduh bersalah membunuh Intan Yusniza lalu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati.